Dan demikianlah pula kami menurunkan Al-Quran itu sebagai ayat-ayat keterangan yang jelas nyata. Dan sesungguhnya Allah memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Surah Al-Hajj ayat 16. Saya Tan Mike Fong, panggil saya Mike. Sekarang ni berkhidmat dekat sini IDP sebagai volunteers Interactive Dakwah Training. Dulu saya belajar dekat Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia, Brickfield. Adik-beradik saya ada 3, umur saya 21 tahun. Saya sebenarnya lahir ada masalah saraf. Doktor cakap dah tak boleh dah. Waktu kecil-kecil dulu memang dah dengar azan, dah dengar Quran dan sebagainya, teringin nak tahu. So bila dah masuk sekolah menengah, dah terlibat dengan kamp kecemerlangan dan sebagainya, masa tu mereka musafir. So solat jamaah lah, terutamanya Maghrib Isyak, dia orang start baca suratul Fatihah. Masa tu saya dah mula nampak sebenarnya it's just like wow, because you don't understand Quran but you macam nak join jugalah dia orang sembahyang semua, tapi tak dapat lah. So dari situ saya dah mula carilah kebenaran dan sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya dengar azan dari TV. Kemudian saya azan 3 kali berturut-turut kat rumah. Saya tak tahu lah. Saya tak tahu apa yang tertarik, menyebabkan saya tertarik, sebab saya ni musician. So saya suka muzik lah. So dengar suara tu, dengar lagu tu macam fikir, lagu apa ni? Macam sedap gila lah. Saya tak tahu macam mana nak sebut, yang penting macam wow lah. Kali ketiga sampai asyhadu alla ilaha illallah, ayah saya dah tegas saya. So macam bila saya fikir balik sekarang, maybe I'm already a Muslim from 7 years, since I'm 7 years old lah. Macam tu. Sebenarnya detik-detik hidayahnya lebih kurang apabila dekat dalam usrah, sampai ke tajuk rahmat Allah, lebih kurang macam tu. Saya teringat ada satu peristiwa di mana pakcik saya hampir tenggelam di bawah tali arus. Waktu tu kita orang sedang berkelah. Bila dia dah selamat naik ke darat, mak saya pun tanya pakcik saya tu macam mana boleh selamat. Dia kata ada batu. So waktu tu membuatkan saya terfikir, kebetulan ke memang Tuhan yang jadikan benda tu lah. Lepas tu bila nakib kami tiba-tiba cakap, saya ada kenal seorang brother yang dia selalu buat street dakwah merata Malaysia. So insyaAllah nanti saya arrange. Sampai 4 hari bulan 6 tahun 2015, dia datang ke Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia, ataupun singkatannya MAB, Stand for Malaysian Association for the Blind. Bila dekat MAB tu, tepat jam 3, cikgu merangkap nakib usrah tu datang, dah sampai dekat dalam kelas. Lepas tu tiba-tiba ada seorang lagi lelaki bagi salam. So saya fikir, Mamat siapa lah.
So brother tu tanya, what can I help you? What do you want to know about Islam? Saya kata tak tahu. Dia terus tanya kami beberapa soalan. Antara soalan yang saya nak mentionkan sekarang ialah 5 perkara tentang pencipta. Dia tanya kami, you percaya tak pencipta ni dia tidak ada mula, tidak ada akhir? Kami cakap, yes. Yang kedua, pencipta ni dia tak hidup dan dia tak mati. Cakap yes. Ketiga, pencipta ni dia tak terikat dengan ruang, masa dan jisim. Kita terikat dengan masa. Kalau kita terikat dengan masa, kita tahu tak apa yang akan berlaku next second? Cakap no. Okay. So, you rasa pencipta ni terikat tak dengan masa, ruang, jisim? Cakap pencipta of course tak. Keempat, pencipta perlukan sesuatu tak untuk hidup? No. Kita perlukan apa kan? Perlukan air dan sebagainya. Perlukan cahaya matahari. Tapi pencipta perlu tak? No, lagi sekali. Kelima, pencipta dia tidak perlu berehat, tidak perlu tidur. Cakap yes. Brother tu tanya soalan yang paling best. Dalam banyak-banyak Tuhan yang manusia sembah dekat pasaran, just mention one name, tak kisahlah Tuhan apa, do you think that God can match these 5 criteria? So kami fikir, tak tahu. Okay, kalau saya bagi tahu you ada satu Tuhan yang match dengan 5 ciri-ciri ni, you boleh setuju tak? Ya, accept. Surah kedua, surah Al-Baqarah, ayat 255. You baca yang tu, dalam tu dia ada sebut apakah exactly pencipta punya ciri. So daripada situ, saya tengok kawan saya dah syahada, saya pun dah tak fikir panjang, saya syahada terus. Sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. La haula wa la quwwata illa billah. I'm very happy. Because why? Dalam Islam, paling penting ialah kita mengenali siapa tu pencipta dan siapa itu ciptaan. So I know who's my creator. So I got no question anymore where I'm from, something like that. Alhamdulillah, daripada sudut kawan-kawan semua okey je. Cumanya nak convincing family itulah agak berat sikit sebab biasalah kan, kadang-kadang orang yang rapat dengan kita, diorang ada masalah nak mendengar explanation kita. So itulah antara cabaran dia. Saya kadang-kadang macam family saya datang sini, saya akan ajak mereka makan. Well, just be a nice person to them, insyaAllah. Paling penting ialah doa. Jangan lupa tu. Slowly lah. Kita tak boleh mengharapkan tinggi sangat. Setiap manusia bila kita nak berubah, kita tak boleh nak mengharapkan dia ubah 360. Betul tak? So, macam saya sebut tadi, doakan je. Nama ni sebenarnya senang je. The name contains meaning without syirik with Allah. Maka nama tu boleh pakai. Contohnya, nama tengah saya Mike tu, dalam Quran sebut Mikal ataupun Mikail.
nama salah seorang malaikat. So dalam bahasa orang putih dia akan sebut Mike, bukan selain kadang-kadang lah. Sebenarnya namanya Michael. Itu antara alasan kenapa saya tak tukar lah. Recommendation daripada Brother Lim, saya nak mengucapkan terima kasih kepada beliau sebab beliau recommend saya untuk masuk dan saya pun mula-mula teragak-agak juga. Tapi akhirnya dengan support kawan-kawan macam sahabat baik saya Azrul dan beberapa orang lagi yang mendorong saya kata kalau dah macam tu masuk je lah. Daripada situ saya masuk dan saya tak fikir apa lah, tak fikir menang, tapi alhamdulillah Allah kurniakan saya juara wakil negeri Melaka dan pada masa yang sama dipilih ke Kuching hari itu, dan hadiah yang saya dapat ialah first time flight. Alhamdulillah. Saya mula daripada juzuk 30. So mula daripada surah An-Nas, surah 114 sampailah ke surah Al-Buruj, surah yang ke-85. Istiqamah yang saya faham ialah kita cuba untuk buat. So kita just mula mohon kekuatan daripada Allah. Sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. La haula wala quwwata illa billah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengamalkan ulangan ayat. Contohnya, saya baru hafal surah Ad-Duha, surah ke-93. So saya akan ulang wadduha, lebih kurang macam itu. Sampai saya boleh ingat, saya akan pergi ke next verse. Bila saya dah boleh ingat next verse, saya akan gabungkan balik verse yang atas tadi. Itu cara dia lah. Dan pilihlah waktu subuh, sebab biasanya waktu pagi otak senang nak terima lah. Saya biasanya sekarang sedang mengulas satu buku cover to cover. Saya akan tulis apa yang saya dapat baca setiap hari. Saya akan rekodkan dan semoga ulasan buku cover to cover ni akan jadi buku kecil yang akan dipublishkan lah. Dan saya juga dalam ulasan saya akan kemukakan pandangan saya sendiri berserta dengan dalil-dalil yang sahih. Kadang-kadang macam hari Isnin saya akan join kelas tadabbur Quran dekat sini, dan saya akan join diploma Islamic Studies dekat sini, dan bila hujung minggu saya juga akan join course seperti metodologi dakwah, pengurusan mu'alaf dan sebagainya lah. Dan kadang-kadang hari Isnin juga saya akan pergi ke MAB untuk sekali-sekala pergi usrah untuk tarbiyah diri saya. Doalah supaya Allah kurniakan kita penglihatan bila kita dapat menampak, bila kita sedar-sedar esok kita first one I want to see is my mother. Perubahan tu ada, dulunya quite embaran jugalah. Tapi lama-lama slow sikit. So sekarang ni masih lagi untuk belajar untuk mengawal nafsu lah. Itu penting tu. Bila kita dah memahami Quran slowly, kita akan macam banyak memahami kehidupan kita, dan lama-lama kita akan rasa relax lah.
Semoga Allah jauhkan saya daripada perkara ini. Itulah yang disebutkan dengan ya muqallibal qulub, wahai yang membolak balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini dalam taat dan dalam agama. So kita minta pertolongan daripada Allah supaya kita kekal dalam agama yang benar ini. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah. Sebenarnya inilah kita. Dalam Quran pun ada cerita, dalam kita belajar sirah kan, kita ada cerita kadang-kadang zaman musyrikin Mekah dulu akan bila Allah turunkan satu ayat di mana Allah sebut bila kita tanya siapa yang menciptakan dunia ini, maka jawab mereka Allah. Sebenarnya hakikatnya dalam fitrah kita, dalam hati kita memang ada Allah, memang ada Tuhan, memang ada perkataan Tuhan ni sebenarnya. Cuma kita kena rajin untuk mencari siapa, dan insya-Allah kita akan jumpa kebenarannya. Alhamdulillah, betul. Saya sangat bersyukur sebabnya it's very sad lah. Kadang-kadang bila hidayah tu dah sampai tapi kerana ego kita menolaknya. Ignorance kita cakap betul ke, tapi kebenaran ni dia menutup kebatilan. Truth will cover the falsehood, you know that. So bila hidayah tu sampai, kebenaran tu sampai, silalah hargai benda tu. Nabi SAW sebut semua orang akan masuk syurga kecuali siapa yang tak mau. Nak ke tak nak kita Islam ni? Kalau nak, you search, you go ahead and search. I will test you. Allah sebut, I will test you. Allah akan uji kita. Kalau kita tak lalui ujian ni, kita takkan apa-apa. Saya punya impian ialah semoga family saya masuk Islam. Yang paling penting ialah saya akan cuba gerakkan da'i OKU. Kerana da'i OKU termasuk yang buta dekat sini, kesedaran dakwah sangat kurang. Kalau ditakdirkan, of course saya akan lihat mak saya dulu. Sebab dalam hadis yang sahih, ada sahabat yang tanya, siapa yang harus aku berbakti dulu? So Nabi jawab, ibu. Kemudian sahabat tanya Nabi, lagi? Jawab, ibumu. Lepas tu sahabat Nabi itu tanya, lagi? Ibumu. Kemudian sahabat tanya lagi, siapa lagi? Baru Nabi SAW jawab, ayahmu. Nampak kat situ sebenarnya ibu kita ni buat pengorbanan yang sangat besar daripada kita lahir, susah payah nak menyusukan kita, belai kita, dari time tidur tengah malam kita mengganggu dan sebagainya, tapi tetap gagahkan diri mereka bangun. Itulah kehebatan wanita. Subhanallah. Doalah supaya Allah kurniakan kita penglihatan bila kita dapat menampak, bila kita sedar-sedar esok kita first one I want to see is my mother. Saya harap kalian dapat ikut saya masuk ke dalam syurga. Saya akan pegang tangan you all dan follow saya menjadi seorang Muslim baik.
Wallahu ta'ala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.